Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua trader-trader dan juga follower kita. Selamat datang ke YouTube channel saya, okey. Samsul Aslam di mana saya share perkongsian, okey, ilmu-ilmu trading, financial market terutamanya instrumen forex trading lah. Okey, so kebelakangan ni Alhamdulillah saya dapat sambutan yang meriah. Kita punya subscriber pun setakat ni dah 700 lebih, okey. Kita punya view setiap video pun semakin meningkat, alright. So, terima kasih juga atas sokongan korang semua. Jangan lupa untuk yang belum jadi follower kita, okey, belum jadi subscriber kita, boleh jadi subscriber. Sebab apa? Sebab saya cuba untuk beri konten-konten yang bervalue dan konten-konten yang menarik. Okey, supaya korang sentiasa dapat sesuatu yang baru yang mungkin korang tak dapat di luar sana. Right? So kalau korang suka konten-konten macam ni, korang boleh tekan subscribe, like, subscribe kita punya tu. Okay? Subscribe, like dan share video-video ni. Okay, so untuk video kali ni, saya nak kongsikan pasal SL Hunter. Apa itu SL Hunter kan? Orang macam first time dengar, mungkin ada yang dah pernah dengar tapi macam tak ambil kisah sangat. Okay? Mungkin ada yang dah tahu SL Hunter ni apa tapi dia tak go deeply pasal SL Hunter ni kan. Okay? So saya cuba beritahu dalam bahasa yang mudah faham, yang simple, okay, newbie pun boleh faham. Okay, SL Hunter ni benda yang kita kena ambil tahu sebab apa? Sebab kalau terjadi pada kita dah tahu apa yang kita kena buat untuk elakkan daripada kita mungkin teremosi ketika tu. Kita rasa, kenapa harga, kenapa price makan SL aku secara tiba-tiba kan? Dia tak sepatutnya jadi macam ni, okay? So kita pun emosi, kita pun full margin. Jadi SL Hunter ni dia sedikit penting, banyak penting kepada kita semua as a trader sebab dia bukan SL yang disengajakan tapi dia berpandukan daripada environment market pada certain time lah. Okay, so kita terus pergi ke teori. Macam biasa saya akan sharekan dengan teori kepada korang semua supaya korang boleh lebih deeply faham benda ni. Okay, so topik hari ni adalah SL Hunter. Okay, so SL Hunter ni apa? Apa yang terjadi? Kenapa dia terjadi? SL Hunter ni dia sebenarnya simple dia. Contohnya kita ada dekat support. So harga kita dah buy dia dekat support. Tapi dia drop, okay, dia drop below support, dia makan SL kita, lepas tu dia naik semula. Kan, ramai yang pernah kena macam ni. So itu kita panggil dia SL Hunter. Alright, so untuk mengelakkan dan kenapa SL Hunter ni terjadi, dia terjadi sebab berlakunya news besar. Contohnya ada NFP, FOMC ataupun news-news yang fundamentally macam isu Russia-Ukraine. Okay, ni masa certain time macam ni, kebiasaannya SL Hunter akan ada lah. Okay, SL Hunter ni bukan diprogramkan. Okay, dia bergerak sebab environment market itu sendiri. Price suka membuat overlap kerana ada order besar. Okay, ni mungkin time news besar macam NFP, macam news data lah. Okay, ataupun pada certain time dia tak selalu macam ni. Okay, SL Hunter ni dia takkan ada selalu. Okay, jangan korang salah faham konsep ni. Korang nak entry je korang rasa okay, ni SL Hunter, ni SL Hunter. Tak, dia tak akan berlaku kebanyakan masa, tapi dia berlaku ni korang dah tahu kenapa dia berlaku dan macam mana cara untuk mengatasinya. Okay, ni tujuan video ni. Okay, dan bila cerita pasal SL Hunter ni korang kena ada pengalaman antara 3 ke 6 bulan dah nampak benda ni. Okay, dah nampak benda ni berlaku. Okay, so contoh kan dekat sini saya boleh beri adalah kita ada support dekat sini. Okay, kita ada kawasan support. So kita dah nampak harga dah drop and then dia berlaku rejection lah dekat kawasan support. Kita pun dah confident, okay, this is a rejection. Okay, kita pun dah buy. Kita buy, harga menaik tapi dia drop. Suddenly, secara tiba-tiba dia drop. Okay, dan dia makan SL. Contohnya kita daripada kawasan zone ni biasa kita tak letak jauh sangat kan. Kita pun letak dalam 30 pips lah. Okay, anggaran 30 pips kita letak kat sini. Okay, dan harga makan SL kita dan lepas tu dia continue untuk push menaik dan dia bergerak ke arah yang kita nak. So kalau dia tak jadi macam ni, kita dah in profit kan, tapi dia terjadi benda ni. So apa yang kita kena buat pada situasi ni, dan inilah dipanggil
SL Hunter. Okay, so biasanya terjadi sebab ada news besar, satu. Yang kedua, disebabkan order-order besar, order-order yang tersembunyi yang kita tak tahu. Okay, kita tak boleh nampak benda tu. Okay, secara logically speaking, kita tak boleh nampak. SL Hunter ni banyak kali dah kena pada saya, sekarang ni pun kena juga. Okay, so kita tak boleh nak cakap sebelum harga sampai dekat satu level tu, contoh support, kita cakap dia akan ada SL Hunter ni, better kita tunggu. Dia tak akan ada macam tu. Okay, kalau kita dah tahu support, kita mesti akan buy. Okay, kalau kena SL Hunter, mungkin tak ada rezeki lah, anggaplah macam tu. Alright, tapi hakikatnya ada yang kita boleh mengatasi. So kita akan bincang lah lepas ni. Alright, so ini contohnya SL Hunter. Dan contoh kalau kita tengok pasal resistant pula, contohnya dekat kawasan resistant. Okay, so this is a resistant. Right, ni adalah resistant. Okay, kita dah tengok harga menaik and then berlaku rejection, kita pun sell. Okay, dan kali kedua dia naik. Alright, dia berlaku rejection, kita sell, kita letak SL kat sini. Ini mungkin first entry kita, okay, ataupun kita pernah nampak lah dekat resistant dia jatuh kan. Jadi kita letak SL atas itu je. Okay, kita expectkan untuk harga drop, tapi dia naik, lepas tu dia continue drop. Dia buat SL Hunter dulu, okay, and then dia hunt kita punya SL, lepas tu dia drop. Okay, so dekat sini kan kita kena faham kebiasaannya. Okay, mungkin ada yang cakap bank je tahu ni harga-harga kat sini kan, tapi kita tak nak cerita pasal tu sebab saya pun tak ambil kisah sangat lah bank trade kat mana, bank-bank besar, contohnya bank-bank lah, korang tahu kan. Okay, bank-bank besar trade ni, forex ni dekat mana, saya tak tahulah. Okay, saya tak ambil kisah pun. Okay, tapi saya akan cuba elakkan benda ni. Kalau terjadi, kita mungkin boleh ada something yang kita boleh mengatasinya macam mana. Okay, so mungkin kita boleh entry second kali kedua kan, kita dah kena SL Hunter. Alright, so itu yang kita akan go through lah. Okay, sebelum tu kita tengok cara untuk mengatasinya. Alright, so cara untuk mengatasi SL Hunter adalah kalau tak nampak pergerakan jelas, parking tepi. Okay, ini yang first. Contohnya kita dah kena SL Hunter ataupun kita dah kena SL ni kan, kita yakin, kita dah confident. Sebab apa? Sebab harga dah sampai dekat kawasan yang kita nak, dah cun kawasan tu. Okay, sebab kita pernah nampak daripada kawasan tu dia bergerak menaik, menurun kan. Kita pun dah letak SL di tempat yang sesuai, dah ngam-ngam lah. Kita pun expect harga tak kena lah SL sebab kita punya market tu dah cantik kan, tapi kena juga SL. Okay, so mungkin selepas tu pergerakan market dia bergerak tak jelas. Okay, something wrong lah. Okay, ini adalah nature of market. Okay, dia certain time dia bergerak tak cantik. Okay, so mungkin time tu kita boleh kena SL Hunter. So dalam situasi macam tu, kebiasaannya kita kena jadi seorang yang fikir logik. So kita boleh nampak harga tak berapa cantik, so kita kena parking tepi. Parking tepi untuk sementara waktu, bukan kita terus minggu 2 minggu parking tepi. No, kita sementara waktu, mungkin 4 jam, okay, mungkin 2-3 jam, kita kena tengok. Tapi kita update lah dengan market, harga dah nampak berjelas belum. Kalau kita nampak pergerakan dah jelas, mungkin kita boleh re-analysis dan re-entry. Dan cara kedua untuk mengatasi SL Hunter adalah beri peluang kedua untuk entry. Okay, maksudnya dekat sini, sorry, ini cut loss. Okay, ini cut loss ni. Right, so kita harga cut loss jika perlu. Alright, dia tersalah kat situ. Okay, so cara mengatasi yang kedua adalah cut loss jika perlu. Sebab kalau kita rasa, contohlah kan, kita entry kan, time tu news pula. Okay, sebab kebiasaannya time news ni kita jarang, saya pun jarang sekali letak SL. Sebab apa? Sebab kat mana kita nak letak SL kan. So kalau biasa pergerakan market ni, kalau dia one direction, dia cantik. Contohnya kalau kita buy, dia menaik tu cantik. Jadi dia dah menaik tu, kita dah close lah. Kita time news ni kita memang hyper scalping lah saya panggil. Okay, hyper scalping bermaksud kita scalp dalam keadaan yang sangat laju. Kita dapat 30-40 pip, kita terus close order. Okay, jika berlaku dalam keadaan macam tu SL Hunter ni kan, kita boleh nampak dia dah drop daripada zone tu kan, dia keluar daripada zone tu, kita mungkin kena buat cut loss lah. Okay, memang kena buat pengorbanan sikit. Okay, so ada juga yang akan cakap, okay,
SL Hunter ni bukan ke fake out, okay? Dia fake out juga, alright? Dia fake out, tapi kita bukan cerita pasal fake out, kita just cerita pasal SL Hunter je, okay? So contohlah kita ada satu kawasan resisten, harga menaik, okay? Dan kita pun dah entry sell ngam-ngam dekat sini, kita letak SL dekat sini, okay? Dan tiba-tiba kita kena SL Hunter, lepas tu harga drop, alright? Dan dia buat pullback macam ni. So kita dah tahu, okay, dia sekarang ni kita dah kena SL Hunter ataupun kita dah kena fake out. Okay, SL Hunter dan fake out kita tak boleh tahu. Dia dah jadi baru kita tahu, okay. So bila kita dah kena SL Hunter ni, okay, kita tunggu market drop balik dan kat sini mungkin kita boleh beri kita punya entry second chance, okay, peluang kedua. Ramai suka peluang kedua ni, okay. So kita boleh beri peluang kedua, tapi nasihat saya dekat sini, kita beri peluang kedua bukan untuk kita nak cover loss yang tadi. No, jangan berfikiran macam tu. Bila kita dah letak kita dah set mindset kita macam tu, okay, itu masalah besar. Sebab apa? Sebab kat situlah terbentuknya emotional trade bila kita akan trade, over trade. Okay, so nasihat saya, beri peluang entry second time ni bukan untuk cover loss, ingat, bukan untuk gandakan profit yang kita dah lost tu, bukan, tetapi kita nak memberi kita rasa okay, saya yakin dengan analisis ni, tapi saya nak beri peluang kedua, okay, untuk kita nak build self development, untuk build keyakinan, untuk yang kita trust analisis kita betul, tapi disebabkan ketika market tu bukan berada di apa yang kita nak, so kita berilah second chance. Dan mungkin kemungkinan besar, okay, market ni boleh drop, okay, tapi kita kena letak SL juga, okay. So macam ni lah kita boleh beri kita punya entry ni second chance. Ini antara yang paling saya buat lah bila dah kena SL Hunter ni kan, okay. Harga dah cun-cun kan kat resisten, kita dah analisis kan, previously kita boleh nampak dekat resisten tu memang banyak kali harga reject, and then suddenly certain time dia buat breakout, okay, dia makan SL kita, lepas tu dia drop balik, alright, and then dia buat pullback untuk continue drop dekat sini. Boleh dikatakan sebagai HNS, okay, fake out dan SL Hunter, okay. So tiga benda ni, dia benda yang sama, cuma ni SL Hunter ni dia berlaku sebabnya kita tahu sebab apa. Sebabnya ada news-news yang kita tak tahu, ataupun ada order-order besar yang mungkin kita tak nampak kan. Order-order besar ni biasalah datang daripada jerung-jerung dan ikan hiu, okay. Dan sewaktunya dengannya lah, alright. Tapi apa yang saya boleh cakap, SL Hunter ni dia akan bantu korang untuk trade. Jika korang nampak harga buat overlap daripada zone yang korang nak buy ataupun sell, ataupun korang nampak kan, korang belum entry, tiba-tiba ada kerja lain kan, okay, tiba-tiba korang tengok harga buat overlap dan dia naik semula, so korang dah terlepas daripada SL Hunter kan. So mungkin rezeki lah kan, sebab apa? Sebab korang tak kena SL, dia dah buat SL Hunter dulu, lepas tu baru korang entry, so rezeki. Kebiasaannya benda tu macam rare sikit lah kan, sebab biasanya kita akan fokus pada market untuk kita nak entry, okay. So inilah serba sedikit pasal SL Hunter, okay, stop loss hunter, alright. So tujuan saya share video ni untuk memberi, mungkin korang tak pernah tahu kan, lepas ni korang dah boleh ambil tahu, korang dah boleh ada pengalaman kan, korang nampak benda ni dah terjadi. Market forex ni dia boleh buat macam-macam daripada luar kawalan kita, okay, macam-macam, okay. So dengan pengalaman saja kita boleh survive dalam market ni. So SL Hunter ni saya harap bantulah untuk korang buat profit, dan mungkin kalau korang loss, okay, at least korang tahu, oh ini terjadi sebab SL Hunter. So next time kalau terjadi macam ni, kita sama ada kita beri peluang pada entry kita, second peluang, ataupun kita parking tepi. Itu je solution kita. Kita tak boleh nak balas dana market, kita tak boleh nak emotional trade, okay. Itu adalah luar kawalan kita. Bila kita buat macam tu, percayalah, itu yang membinasakan kita punya account trading kita, alright. So saya harap video ni sangat-sangat bantu korang semua dan korang belajar sesuatu yang baru, okay. Dan kalau korang suka, boleh tinggalkan like, share
dan subscribe. Jangan lupa untuk komen, okay, segala apa pertanyaan yang korang nak tanya ataupun beri idea-idea pendapat, kan, boleh tak buatkan video macam ni, topik macam ni. So insyaAllah saya akan buat. Okay, so sama-sama kita belajar, sama-sama kita berjaya dalam dunia trading. So untuk kali ini video ni itu sahaja daripada saya. Take care kepada semua. Saya akan jumpa korang dalam next video insyaAllah, dengan video yang lebih menarik. So dia akan ambil masa sedikit sebab saya kena buat research kan, saya kena ambil masa untuk nak beri video yang konten-konten yang menarik. Okay, so terima kasih kepada semua yang layan video ni sampai habis. InsyaAllah saya rasa membantu. Kalau membantu, jangan lupa untuk like dan share. Dan jangan lupa untuk jadi kita punya subscriber kita. Okay, so I see you on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera.